الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi tuan pengurus majlis, tuan-tuan imam, pengurusi surau dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang mulia ini, saya ingin membawa satu hadis asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat akhir zaman, yang mana para ulama muhaddis sepakat menyatakan ribuan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika hayatnya hampir 1500 tahun yang lampau. Kesemuanya alamat-alamat dan tanda-tanda kiamat itu sudah berlaku secara amali dan praktikal di akhir zaman. Cumanya yang besar-besar sahaja, 5-6 perkara belum berlaku lagi. Maknanya kita sekarang tuan-tuan berada di ambang zaman fitnah yang cukup hebat, yang menguji keimanan dan akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, insya-Allah, kalau kita berpegang dengan pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita hidup di zaman fitnah akhir zaman, insya-Allah kita akan selamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari wa Muslim, hadisun sahih. Aku tinggalkan kepada kamu wahai umatku dua pegangan. Seandainya kamu berpegang dan beramal kepada kedua-duanya, Nabi memberi jaminan, niscaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Dua pegangan itu ialah kitabullah dan sunnatul Rasul, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ulama menyatakan ada satu perkara yang penting. Yang pertama, Nabi menyebut kesesatan ini banyak. Yang hak ini satu saja. Kebenaran ini satu saja. Kesesatan dan kebatilan itu banyak. Itu maka Nabi kata, kalau kamu pegang, beramal pada Quran dan hadis akhir zaman ini, kamu tidak akan sesat. Maknanya apabila kita tak sesat, berada di atas kebenaran. Itu maka Al-Quran menyebut, fama ba'dal haq illa dhalal.
maka selepas daripada kesesatan, maka selepas daripada kebenaran, hak, melainkan dalal, melainkan sesat. Dalun, dalani, dalal. Satu kesesatan, dua kesesatan dan beberapa kesesatan. Hak satu saja. Hak itu benar. Maka para ulama menyatakan kebenaran yang satu itulah yang dinamakan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh kerana itu insya-Allah kalau kita duduk mengaji, belajar dalam majlis ilmu, sentiasa mencari-cari ilmu, maka insya-Allah kita akan nampak yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Jadi makna kena mengaji, kena belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu ni kena mengaji dan wajib kena belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib di atas setiap muslim. Wajib sini kita buat, kita laksanakan, kita mengaji, kita belajar, dapat pahala. Kita tak mengaji, kita tak belajar, berdosa. Dapat pahala tu lain. Tambah ilmu tu lain. Faham tu lain. Dapat beramal tu lain. Jadi pahala bertambah-tambah bagi orang mengaji dan belajar. Itu maka satu orang pemuda. Saya belum baca lagi hadis yang 100 sa'ah. Ini baru mukaddimah baru ni. Pasal dah 3 bulan, 4 bulan tak jumpa, tak sampai kat surau tuan-tuan ni. Jadi ada hal macam-macam kan. Tuan Haji Makno telefon, tapi program tu sudah ada program tempat lain. Malam ni pun saya kena di Kajang sepatutnya. Tapi Tuan Haji Makno minta sangat macam nak menangis, nampak tak? Jadi pun saya pun kasih mari juga lah, insyaAllah. Jadi alhamdulillah petang tadi saya dapat ganti juga dengan satu ustaz yang ada kat Kajang sana. Jadi secara maknanya tak apalah. Sesiapa yang menunaikan hajat hamba-Nya, kawan dan sahabatnya, maka insya-Allah Allah Taala akan tunaikan hajat kita insya-Allah. Satu orang pemuda, bila dia baca hadis tadi tu, Nabi kata kamu kena berpegang dengan Quran dan hadis. Jadi dia faham selapis sepintas lalu. Itu maka saya sebut hadis tentang mengaji belajar ni. Jadi dia jumpa satu orang pak kiai di Indonesia. Kiai ni seorang alim lah. Entah mungkin dia datang daripada Johor Bahru mungkin. Budak muda ni pasal sana dekat. Pak kita ni jauh sikit. Jadi dia bertetamu lah. Jalan begitu jauh. Alhamdulillah jumpa dengan seorang guru dan seorang kiai ni. Seorang ulama. Bertetamu. Jadi Pak Kiai tanya kepada budak muda ni, wahai anak muda, saya tengok kamu ni jalan daripada jauh, musafir yang jauh. Kata budak muda ni, ya Pak Kiai, saya datang pada seberang. Apa hajat? Apa masalah? Kalau boleh saya tolong, saya bantu dan saya bantulah. Kata budak muda ini, wahai Pak Kiai, saya ada satu masalah besar. Besar masalah ni. Pak Kiai kata, cubalah kita bincang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tolong kita. Jadi dia nak tanya satu soalan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Dia kata, kenapa Pak Kiai? Umat Islam di akhir zaman ini dia tidak berpegang terus kepada Al-Quran dan hadis, tapi pakai para ulama. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Hambali, Imam Maliki, Imam Al-Asy'ari, Imam Hasan Maturidi, Imam Al-Ghazali, Hasan Basri, Syekh Khadir Abdul Jalani. Ini semua ulama-ulama. Dan orang alim pula kita kalau zaman sekarang ni, Syekh Daud Fatani, Tok Kenali, Samad Al-Palembani. Jadi kita pegang para ahli ulama. Kenapa kita tak pegang dengan Quran dan hadis terus? Sepatutnya kita beramal dan berpegang pada hadis terus, Al-Quran terus. Tak payah pakai para ahli ulama. Ini saya nak cerita ni tuan-tuan. Jadi Pak Kiai kata, sangat bagus soalan tu. Soalan tu sangat bagus. Pak Kiai pun panggil orang rumah dia. Angkat air. Kita ada tetamu 3 orang. Angkat air biasalah. Tetamu datang kan. Angkat air 1 jug. Pak Kiai ni kata tetamu ni dia minum Milo Ice.
Pasal daripada Johor Bahru ni mungkin. Angkatlah Milo ais, 1 jak, lepas tu gelas 2-3 biji. Pak Kiai pun bagi tahu, silakan minum wahai anak muda. Jadi dia pun ambil jak tu, dia tuang dekat gelas satu-satu. Pak Kiai kata, wahai anak muda, kenapa tak minum 1 jak? Minum pakai jak lah. Anak muda kata, besar sangat. Gelas ada, dia kena bagi-bagi. Oh begitu, Pak Kiai kata. Jadi Pak Kiai kata, itulah jawapan kepada soalan anak muda tanya kepada saya. Mana air yang 1 jak tu pun tak boleh minum macam tu, Al-Quran lebih lagi. Jadi Al-Quran pun dia kena ada cawan-cawan juga. Dia kena bagi-bagi, dia kena franchise dulu, dia kena istimbat, dia kena agih-agihkan. Ini ilmu tauhid, ulama tauhid yang bincang. Ini ilmu fiqah, ulama fiqah yang bincang. Ilmu tasawuf dan macam-macam lagi lah. Macamlah kamu tak boleh minum 1 jak tadi, kena bagi. Macam itulah ilmu, nak kena dibagi-bagikan, kena mengaji, kena belajar. Jadi anak muda tu pun tersengih-sengih, tersenyum-senyum, minum jugalah air pakai cawan. Maknanya kena jumpa ulama dululah, kena mengaji dulu, kena belajar dulu. Jadi alhamdulillah lah budak muda tu puas minum air dan puas dengan jawapan yang diberi oleh Pak Kiai tadi. Maka oleh kerana itu, kalau ada golongan yang menolak para alim ulama, tidak cinta dengan ulama, tidak bersama dengan para ulama, mereka silap. Apatah lagi kita di akhir zaman. Bukan nak istimbat Al-Quran, nak tahu nasih mansukhnya, nak tahu hukumnya, nak tahu ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, nazil, macam mana bunyi asbabun nuzul dan macam-macam. Bacaan pun kadang-kadang banyak di kalangan orang kita tak betul. Makhrajnya, tajwidnya. Maka oleh kerana itu maka dalam ahli sunnah wal jamaah ada 4 pegangan. Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas yang muktabar. Barulah sempurna. Maka oleh kerana itu kita kena beradab, berakhlak dengan ilmu ini, sebagaimana yang diajar oleh Pak Kiai kepada orang muda tadi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Nabi bersabda, ala inna rihal islami dairah faduru ma'al islam. Ala innal kitab wa sultan sayaftariqani fakunu ma'al kitab. Ala inna fikum umara ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Qalu madza nasna' ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kunu ka ashabi Isa nushiru bil manashir wa humilu 'ala al-khushab mautukum fi ta'atillah khairun fi hayati fi ma'siyatillah. Rawahu Dailami, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Kita ngaji sikit, hasan dan sahih. Tadi itu satu ilmu. Malam ni kita dapat 1-2 cukup lah, lepas tu balik lah. Dan Tuan Haji Makno pun dah beritahu saya, masuk isyak lebih sikit kena berhenti Ustaz. Kenduri ada 4 malam ni. Nampak? Tempat saya tu ada 2, sini 4, ada 6. Tak apalah. Kita dapat 1-2 mengaji cukup. Kita belajar. Belajar hasan dan sahih. Hadis sahih ni apa dia? Hadis hasan ni macam mana? Hasan sahih. Hadis Pak Hasan tu tak ada. Pak Hasan nasi lemak tu ada. Jadi hadis sahih ni, kita cerita sikit. Kalau perawi dia katakan 100 orang, daripada Rasulullah sampai Imam Bukhari dan Muslim, 100 orang. Dia nak sampai kepada Imam Bukhari Muslim ni, perawi itu kata 100 orang, 200 orang, 300 orang, perawi hadis tu. 100 orang ni,
Katakan satu hadis tu diambil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sampai kepada Imam Bukhari dan Muslim. Katakan tengah tu ada 100 orang. 100 orang ni Imam Bukhari dan Muslim kata dia sudah cek di segi ingatannya 100%. Di segi waraknya 100%. Warak ni mana makan yang halal, ambil yang dunia ni hanya sekedar keperluan. Maknanya 100 orang hebat. GST dia tak ambil. Sebab GST ni haram. Tapi ujung sikit nanti saya cerita GST ni. GST ni haram. Dan apa benda haram kita makan, alamat dia masuk. Tuan-tuan tak berani nak sebut. Masuk Shah Alam pula lah. Masuk neraka. Masuk neraka Allah. Wa kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Setiap daging dan jasad manusia yang tumbuh dan membesar daripada makanan dan minuman pendapatan yang haram, maka neraka lebih aula baginya. Hadis sahih. Jadi orang yang bergelomang, yang makan duit GST ini, yang merampas secara GST ini, makan haram. Dosa besar. Tapi 100 orang ni makan halal. Tak ada kena makan haram, syubhat tak ada. Kemudian dari segi adalah, adil sikit pun tak buat zalim. 100 orang ni kepercayaan. Jadi mana TikTok 100 orang ni, semua bidang. Hadis yang dibawa itu dipanggil hadis sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Nombor 2 daripada Al-Quran. Hadis hasan sahih ini, kata ulama muhaddis, 100 orang tadi ada seorang saja yang selek. Sikit je. Bukan dia rampas benda orang, bukan dia tipu orang, bukan dia bawa lari kereta orang, bukan dia buat pecah amanah, tak ada bukan riswah, tak ada. Sikit saja. Hafalan dia kadang ingat, kadang lupa. Itu saja. Kadang-kadang dia ingat, kadang lupa. Ingat tu banyak, lupa tu sikit saja. Jadi sudah mencacatkan rawi hadis itu, maka hadis yang sama, 100 orang yang sama, cuma ada 1 orang ni saja yang ada cacat sikit di segi hafalan. Maka hadis itu jatuh hasan sahih martabat dia. Hadis itu jatuh nombor 2. Faham tak tuan-tuan? Kalau tak faham, angguk-angguk buat faham. InsyaAllah lama-lama faham lah tu. Maka hadis sahih Bukhari Muslim ni taraf dia nombor 2 daripada Al-Quran. Mana boleh kita buat hujah. Tegakkan hujah. Itu hebat. Maka hadis yang kita baca ni hadis hasan lagi sahih. Taraf nombor 2 daripada hadis yang pertama. Kita boleh berhujah juga. Hadis ni dia tidak sampai kepada martabat hadis dhaif. Hadis dhaif ni dipanggil fadilatul a'mal. Untuk kita fadilat amal. Solat duha berapa rakaat, fadilat dia sekian. Solat tahajud berapa rakaat, fadilat dia sekian. Puasa sunat Isnin Khamis kan, itu fadilat-fadilat itu kebanyakan hadis dhaif. Kita boleh amalkan tapi tidak boleh berhujah. Ada yang saya baca tadi artinya dalam bahasa Melayu kita. Ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya Islam ini akan berpusing dan beredar dengan sekuat-kuatnya. Maka hendaklah kamu bersama-sama beredar dan berpusing dengan Islam. Wahai umatku, ketahuilah, kamu akan bertemu satu masa dan satu zaman. Kitab Allah, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW akan bertembung dan bertelagah dengan pemerintah-pemerintah dalam dunia ini. Maka hendaklah kamu bersama-sama dengan kitab Allah, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ingatlah wahai umatku. Yang ketiga, kamu akan bertemu satu zaman dan satu masa, ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin yang bekerja untuk mereka dan kroni-kroni mereka.
kaum keluarga mereka. Dan bukan untuk kamu. Kalau kamu ikut mereka, mereka akan menyesatkan kamu. Kalau kamu tak ikut mereka, mereka akan bunuh kamu, mereka akan tangkap kamu. Mereka akan taruh dekat akta hasutan. Itu tambahan. Dan mereka akan bunuh kamu. Mereka akan buat macam-macam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, bagaimana seandainya kami panjang umur dan kami sempat bertemu dengan zaman dan masa itu? Maknanya sahabat ni bertanya, walaupun bukan mereka, tetapi umat Nabi Muhammad SAW. Kasihan kita tuan-tuan. Nasib kita dah macam mana kan? Kita sempat masa itu. Mungkin sahabat tu dia bertanya, dia tahu dah. Mungkin dia tak hidup 1000 tahun, 1500 tahun. Tapi dia bertanya untuk masa yang akan datang. Ini hebat para sahabat. Dan itulah di hadis Rasulullah SAW. Itulah mukjizat. Nabi kata apa? Bila sahabat bertanya, kami nak buat apa ya Rasulullah? Kalau kami ikut mereka, mereka akan menyesatkan kami. Sedangkan yang hak satu saja kan? Ini Nabi kata mereka akan menyesatkan kamu. Kalau kamu tak ikut, mereka akan bunuh kamu. Lalu sahabat bertanya, apa yang kami nak buat ya Rasulullah? Kalau kami bertemu dengan masa itu, dengan zaman itu. Nabi kata, kunu ka ashabi Isa nushiru bil manashir wa hummilu alal khushab mautukum fi ta'atillah khairun fi hayati fi mu'siyatillah. Rawahu Dailami, hadisun hasanun sahih. Kunu fi'il amar. Jadilah kamu. Kun fayakun. Quran kan? Kun fayakun. Jadi. Kunu fi'il amar dalam bentuk jamak muzakkar. Jadilah kamu semua, wahai sahabatku, wahai umatku, sebagaimana pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan tahu pengikut Nabi Isa, suatu Nabi Isa disalibkan berapa orang? Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan berapa orang? 12 orang. 12 orang ni kalau ikut pilihan raya yang ke-14 ni, confirm deposit hilang. Betul tak? Hilang deposit. Nabi Nuh pengikut hanya 80 orang. 950 tahun berjuang kan? Kalau ikut juga sistem demokrasi ni, habis kena tangkap semua. Deposit hilang habis. Jadi Islam kita tak boleh guna akal dan logik. Kita kena ingat tauhid, akidah kita dengan pertolongan Allah. Jangan hina ulama. Jangan hina tok guru. Jangan hina orang alim. Siapa kita? Jangan nak hina hudud. Hudud kena tinggal lu, jangan bincang hudud, jangan seminar bab hudud. Kita kena dapatkan Putrajaya dulu baru cerita hudud ni. Ini pun tak boleh. Ini tak boleh ni. Ini pemikiran-pemikiran yang ketinggalan. Tak boleh cakap hina hudud, tak boleh cakap hina Allah. Kalau Allah Taala nak memberi kemenangan, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kena ngaji, kena belajar. Usaha, ikhtiar. Kalah pun kita menang, menang pun kita menang. Yang penting kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata, jadilah kamu sebagaimana pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang 12 orang tadi. Dipanggil golongan Hawariyun. Iman mereka hebat, akidah mereka hebat kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang dia orang Kristian kata disalib, tapi akidah kita orang beriman, dia diangkat ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa ni akan turun lagi. Nabi Isa ni akhir zaman, tanda-tanda besar dunia kiamat. Nabi Isa ni akan turun di dunia ini, akan memperkuatkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Isa yang jaga Felda tu. Itu menghabis duit ya. Ada Nabi Isa alaihissalam. Dia akan memperkuatkan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kata, walaupun mereka disola dengan pelepah-pelepah tamar, dengan besi-besi yang panas, dan mereka dibunuh, lalu mereka mati syahid menemui Allah. Mereka mati. Tapi Nabi kata, mati dalam keadaan beriman, bertakwa, berjihad, berjuang mempertahankan agama Allah,
keyakinan akidahnya kepada Allah terlebih baik daripada hidup di dunia dalam keadaan bergelombang dengan mungkar, dengan kemaksiatan, dengan kezaliman dan dengan durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok hadis yang pertama Nabi sebut. Ketahuilah wahai umatku, kamu akan bertemu satu masa dan satu zaman Islam ini akan berpusing dengan sekuat-kuatnya. Kita dah tengok sekarang. Ulama kata ada satu tempat, ada satu negeri, ada satu negara, orang Islam alhamdulillah dia boleh sembahyang berjemaah, dia boleh buat masjid, dia boleh beribadat dengan Allah, betul tak? Dengan aman dan damai. Dengan ekonominya, dengan keterampilannya, kemasyarakatannya, alhamdulillah. Mungkin sekarang alhamdulillah masih lagi umpamanya di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah. Tempat kita masih lagi alhamdulillah, walaupun ada kelang kabut sikit kan, masih lagi berjalan okey lagi. Jiran negara kita Brunei, Indonesia, apa-apa negara yang lain, alhamdulillah kamu tetap bersama dengan Islam. Jaga sembahyang Jumaat, jaga solat tahajud, jaga solat duha, jaga Al-Quran. Masa saya mengaji dulu tuan-tuan, Tok Guru saya tanya, kalau sedang belajar ni, tahajud dah buat? Tok Guru dia mengajar, dia mentarbiah anak murid. Tapi malam ni saya tak nak tanyalah. Kan? Tuan-tuan tanya, jawab sendirilah. Saya masa tu, masa menedah kitab depan Tok Guru, kadang separuh Tok Guru ni macam-macam. Nak tengok muka dia pun tak boleh. Apa nak tengok muka saya? Nak mengaji ke nak tengok muka? Tutup kitab, pakat tengok muka dia kata. Ada jenis macam tu Tok Guru. Nak kata apa, kita kena sami'na wa ata'na, kena dengar. Ada satu Tok Guru kadang-kadang apabila dia buat ulasan, masa dia baca kitab kita tengok kitab, masa ulasan kena tengok dia. Tengok saya, kalau tak faham dia kata. Macam tu pula, macam mana? Maka oleh kerana itu dia tanya. Kalau mengaji waktu pagi, dia tanya, sudah solat duha berapa rakaat? Dia tanya, dia nak pasti ke anak murid dia amal tak apa yang dia mengaji, yang dia belajar. Alhamdulillah dengan kesan Tok Guru ni ada yang sikap macam tu. Kesan itu sebahagiannya kita dapat istiqamah, walaupun tak banyak, sikit, walaupun tak boleh buat tiap-tiap hari, mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, ada peringatan. Itu dia panggil tazkirah, satu ingatan. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri ingatanlah, beri tazkirah, beri nasihat, teguran kepada orang beriman itu. Sesungguhnya tazkirah, peringatan itu sangat berguna kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah satu-satu negeri aman. Jadi dengan sebab aman, anugerah Allah, pemberian Allah, kurniaan Allah Taala ni kita guna dengan sebaik-baiknya. Semayangnya, belajarnya, solat jemaahnya, ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Buat masjid, satu peringkat buat masjid ni harga besar-besar, harga mahal-mahal, masjid besar-besar. Banyak masjid sampai runtuh pun ada kan. Tak apalah, itu pasal aman tu. Ada satu-satu negara orang Islam dan umat Islam bergolak. Di Baghdad. Sedang semayang 300-400 orang, bom sampai kan, habis mati semua. Di Syria sekarang. Sampai satu orang ustaz, Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Al-Ustaz Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang hebat, salah seorang anggota gerakan Islam Ikhwan Muslimin di Syria. Dia sedang mengajar, ribuan anak murid dia, bom sampai meletup, mati beribu orang, dan termasuk Syekh ni mati, syahid, mati. Alhamdulillah tempat kita tak ada lagi bom-bom ni. InsyaAllah lepas ni tempat kita kalau mengajar semua macam ni, nasi lemak adalah. Nasi lemak, sup ekor, sup tom yam, macam-macam kan. Itu rahmat Allah. Mereka dengan bom. Di Yaman. Siapa sangka Yaman ini tuan-tuan bergolak saya dulu ni. Ada hadis menyebut, apabila Yaman sudah mengeluarkan api yang besar, itu tanda-tanda kiamat dah dekat sangat. Wallah alam,
Ya, apabila bom meletup, keluar api tak? Api. Dan dia kata, bermula kiamat mengeluarkan api yang besar dan menghalau manusia terus kepada mahsyar. Bermula di Hadraul Maut ataupun di Sun'a, Yaman. Pelajar-pelajar kita hampir 300-400 orang sudah balik. Ada yang terkandas pun ada. Allah Alam, ada orang kata, pihak pentadbiran kerajaan kita lambat selamatkan mereka ni. Sebab kena cepat. Yalah Syekh, banyak urusan yang ada ni. Ini JST tak selesai lagi. Orang tak lambat. Jadi saya nak sebut JST ni. JST ni pun satu ujian kepada kita semua, umat Islam. Satu berat sangat. Pukulan dia cukup hebat. Semua peringkat kena. Orang kaya, orang sederhana, orang miskin. Astaghfirullahalazim. Saya pergi makan nasi Arab sebelah masjid tu. Masjid negeri. Nasi Arab sebelah kedai. Ada satu tu je kedai. Makan sepiring nasi. Kambing. Saya tengok bil. Ada bil saya simpan. Saya taruh dalam YouTube saya. Untuk kenang-kenangan. Saya tengok tu RM26. Ada juga JST tu. RM1.50. Saya kata, dek, kedai macam ni pun ada JST jugalah. Dia kata, Haji, JST ni gasak sampai tumbang. Semua kena, dia kata. Saya pun tak boleh kata apa lah. Sebab ini arahan toke, dia kata. Saya tengok, ada dia punya nombor JST tu ada situ. Saya dapat berita, kata JST ni perniagaan yang collectionnya 1 tahun RM500,000. Betul tak? Keuntungan RM500,000. Keuntungan 1 tahun. 1 Januari sampai Januari yang akan datang 1 tahun ni, RM500,000 keuntungan, collection untung saja. Kedai tu baru ada JST. Takkan kedai macam tu sampai RM500,000 juga? 1 tahun. 3 piring, 10 piring orang makan kan. Tak ramai pun saya tengok. Kedai JST. Pergi kedai mamak pun, teh tarik pun. Ayam nasi apa? Itu yang nasi Penang apa sebut panggil? Nasi kandar. Kena JST juga. Beli sotong pun kena JST juga. Udang yang besar tak kena. Udang kecil kena. Yang RM30 ke bawah kena. Yang RM60 ke atas tak kena. Saya tanya, kenapa RM60 ke atas? Yang udang besar ni tak kena? Itu orang besar-besar makan, tak kena. Dia kata. Orang kecil makan kena. Balaan yusibu hazil ummah. Ini satu balak yang mengenai dan menimpai umat di akhir zaman. Ini balak besar. Ini satu kezaliman yang paling besar. Alhamdulillah hari ini ada seorang mufti yang bercakap. Mufti wilayah. Dalam surat khabar, sinar kata silap saya. Mufti wilayah ni dia kata, kalau boleh kena cek balik program JST ni. Dan kalau boleh kena kurangkan lagi daripada 600. Okey lah, muka depan sinar saya tengok. Ada juga sumbangan untuk menentang kezaliman. Walaupun bunyi slow kan. Tak apa, slow pun tak apalah. Kalau kuat-kuat sangat tak boleh juga, nanti bocor kan, susah kan, bocor tayar kereta masalah juga. Ada satu mufti tu kata, yang tu berani sikit pasal dia muda sikit. Yang perlis. Dia tak setuju langsung. Dan dia berpendapat JST ni sebagaimana ustaz dan para ulama yang lain, hukumnya haram. Tak ada, harusnya tak ada. Harus sana, harus sini tu ada. Harusnya di segi hukum tak ada. Dia nak jatuh harus hukum itu, asal dia harus, baru jadi harus. Macam makan, minum, hukum dia asal dia harus. Nah, baru jadi harus. Nak minum, nak makan lebih tak boleh, haram. Makan benda orang, merampas benda orang, haram. Asal minuman yang halal yang kita beli itu harus. Merampas benda orang ni, hukum asal haram. Ambil benda orang, rampas benda orang, tipu benda orang, walaupun berlesen. JST ni ambil benda orang secara berlesen, itu haram. Jadi apabila di segi usul fiqh, di segi hukum fiqh, apa benda asal itu haram, dia tak lagi pada harus.
Dia tak boleh pergi kepada halal. Ada pula ustaz kata JST ni halal. Bengong punya ustaz lah. Berat betul. Saya ingat masyuk lah ni. Masyuk lah saya ingat. Berat tuan-tuan. Itu hukum asal. Dan kita dapat berita ada ustaz-ustaz, saya dua ni ulama kita, cinta kawan muslim kita, kalau dipanggil oleh pihak majlis fatwa dan para mufti untuk bincang JST ini di segi hukum secara profesional dan datangkan hujah, mereka sanggup dan sedia bila-bila masa untuk berbincang. Zalim. Dan bila kita tegur kezaliman ni tuan-tuan, dengan tujuan kita nak menyelamatkan semua orang. Inilah Nabi kata, bila kamu ada orang buat zalim, kamu kena selamatkan mereka. Yang kena zalim pun kena selamat, yang buat zalim pun kamu kena selamatkan dia. Macam mana kita nak selamatkan orang yang buat orang yang kena zalim, tak apalah kita selamatkan. Kita tolong dia, kita bantu dia, betul tak? Kalau rumah dia kena bakar ke kena apa ke harta benda, kita tolong, kita bantu setakat mana kita boleh. Kita buat rumah dia, kita bantu. Itu kita bantu orang yang kena zalim. Jadi orang yang menzalimi, orang yang buat zalim, kita tegur dia. Kita tegur dia, kita bagi nasihat kepada dia, kita bincang, kita bagi amaran kepada dia. Bila? Sebelum bertemu Allah. Sebelum bertemu al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebelum datang masa itu, pada hari yang mulut kamu dah ditutup, tak boleh nak bercakap, tangan kamu masa itu bercakap, kaki kamu pada masa itu akan menjadi saksi. Masa itu tak ada guna dah. Sebagaimana satu ayat Allah telah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada memberi manfaat lagi oleh harta benda dan anak pinak, wang ringgit, pangkat, pegawai, pekerja, pembantu, pengaruh, penyokong. Tak ada gunalah pada masa itu, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Iaitu kata Imam Ibn Katsir dan para ulama mufassirin, apa maksud hati yang sejahtera? Ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Hati iman dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala akidah yang mantap, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan tidak ada sifat syirik kepada Allah. Tidak ada kufur dan tidak ada sifat zalim dan fasik. Jadi hati yang beriman dan beramal soleh inilah selamat dan sejahtera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang lain mendapat azab Allah Azza wa Jalla. Itu maka sebelum berjumpa azab Allah, kena settle sekarang. Ada peluang lagi. Kena tarik balik, kena minta maaf, kena beristighfar, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau JST kena nasahkan, kena mansuhkan JST ini supaya selamat. Itu di segi hukum. Tapi di segi politik pula, ada orang mengandaikan kalau di segi politik biar dia berjalan sampai PRU ke-14. Itulah mungkin cara dia, dia akan mendapat, dia akan ditolak oleh masyarakat. Itu cara dia. Politik tak boleh panjang sangat, nanti kena gam gajah pula kan. Sikit tu saja. Itu nak cerita dia. Itu dari segi politik. PM biar sampai PRU ke-14, JST pun biar sampai PRU ke-14, 1MDB pun biar dia tak selesai sampai PRU yang ke-14. Mongolia pun biar dia tak selesai sampai PRU ke-14. Itu semua senjata-senjata yang akan menghancurkan dia. Itu segi politik. Tapi dari segi kezaliman, dari segi keadilan kita kena cerita. Dari segi kemungkaran kita kena cerita. Supaya kita tidak ada dakwi pada hari akhirat. Kita bagi tahu. Dan begitu juga, kita masih ada lagi ikatan
Muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman Islam itu masih bersaudara, bersatu. Maka hendaklah kamu perbaiki mereka. Itu antara memperbaiki, mengislah, tegur, menegur. Nasihat menasihati. Kaedah dia. Jadi ada negara yang bergolak. Saudara kita umat Islam di Yaman, di Syria, di Baghdad, di Afghanistan. Mereka dibom. Di Palestin, Masya Allah. Sampai sebahagian satu tempat, satu ketika di Masjid Al-Aqsa ni, orang Islam tak boleh masuk masjid. Tak boleh semayang. Hari Jumaat pun tak boleh semayang. Yahudi pula, tukang kontrol masjid tu. Dia Yahudi pula tapis. Orang tua-tua yang 40-50 tahun ke atas boleh masuk masjid. Anak-anak muda-muda tak boleh semayang. Macam dia pula punya masjid tu kan. Mereka, walau macam mana pun Nabi kata, paduru bil Islam. Kamu tetap bersama dengan Islam. Dan yang syahid, yang terkorban mati kerana Islam. Mereka bersama Islam sampai sekarang. Dan di bumi Palestin ni, mereka orang Islam masih ada dalam peta dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka mempertahankan Islam. Walaupun Yahudi Nasara buat jahat, Yahudi Zionis begitu dahsyat kepada sahabat kita umat Islam di Palestin. Mereka rampas bumi, mereka rampas tanah. Mereka bunuh nyawa, mereka bom rumah dan bangunan, hospital, masjid dan sebagainya. Tapi orang Islam masih ada di Palestin. Kerana mereka masih bersama dengan Islam. Yang kedua Nabi kata, wahai umatku, kamu akan bertemu satu masa dan satu zaman, kitab Allah akan bertelagah dan bertembung dengan pemerintah, dengan kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi. Ini hadis sahih. Hasan sahih hadis ini. Jadi kita nampak sekarang. Itu maka nak luluskan hudud ni begitu payah. Sebab hudud datang daripada mana? Datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah orang yang bersama dengan hudud, orang yang sayang hudud, orang yang mencintai hudud, orang yang memperjuangkan hudud, mereka maknanya mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Islam itu bukan hudud saja. Islam itu ad-din, cara hidup. Hatta nak masuk bilik air pun kita bersama dengan Islam. Apatah lagi merintah negara. Hukum fiqh ada 4 robok. Ni 4 robok ni mengaji daripada muda sampai mati tak selesai ni. 1, bab ibadah. Alhamdulillah kita beribadat, Masya Allah. Semayang, puasa, zakat. Haji ni 14 kali lah. Umrah ni 30 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tapi mangkah BN juga. Tersebut pula dah. Bukan sini, tempat lain. Mangkah tak nak Islam, tak nak mangkah Tok Guru, tak bersama dengan ulama, tak bersama dengan gerakan Islam, tapi dengan gerakan sekular juga. Saya sebut yang tu supaya faham. Sebab kadang-kadang sebut sekular mereka tak faham. Sebut BN baru faham. Ni bahasa jenis telinga tak faham ni. Bukan sini ni, tempat lain. Cerita. Tapi okey, Shah Alam dah okey lah sekarang. Dulu, Masya Allah. Dulu. Sekarang okey. Alhamdulillah. Itu saya sebut. Pergi Mekah 15 kali. Umrah lagi 30 kali. Balik tak faham-faham Islam. Melontar Jumarat tu nak rabak bulu ketiak. Hancur syaitan. Lari syaitan. Bila mangkah, yang syaitan pula disongkong. Itulah hudud tak boleh berjalan. Itulah syariat Allah tak boleh berjalan. Sebab penentangan ni terlampau kuat sampai hari ini. Itu maka fiqh dipanggil ibadat. Alhamdulillah, semayang, puasa, zakat, haji ni tak lama lagi kita masuk Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Puasa sunat. Separuh tu pun dah ada dah beramal sekarang puasa ni. 2 bulan puasa, 3 bulan dengan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tah di mana ambil hadis, ambil nas kita tak tahu. Amal ramai. 2 bulan Rajab, Sya'ban full puasa. Separuh 3 bulan lah mana puasa. Tabarakallah. Ini pun kita tak faham. Hadis sahih ke, hadis dhaif ke, hadis hang cebat hang tuah ke, tak tahulah dia ambil. Tak ada hadis, tak ada amalan.
Kena ikut Rasulullah. Terlampau kuat ibadat ke wallah alam. Jadi ibadat kita dah buat. Dan bab munakahat, nikah kahwin, okeylah. Ya, nikah kahwin okey, cara Islam, ikut Islam lah okey. Cuma dia orang kata nak bermadu payah sikit. Nah, makan madu lebah jelah. Kan? Nak madu payah sikit nak macam mana. Padahal di segi hukum nikah kahwin ni, benda yang paling simple, benda yang paling senang sekali. Paling mudah. Jadi payah-payahkan ni apa semua macam-macam hal. Dan yang ketiga, bab muamalat. Kita ada kira bicara, bantu-bantu, tolong dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Yang satu lagi dipanggil bab jinayah. Bab jinayah. Jadi bab jinayah ni sekarang ni kita tertinggal. Orang yang mencuri, Islam kata kerat tangan. Orang yang bunuh orang, Islam kata kena bunuh balas. Segi hukum syarak, qisas. Orang yang berzina kena sebat dan kena rejam sampai mati. Orang yang menuduh orang kena hukum qazaf. Orang yang menuduh tak ada bukti saksi, dia kena sebat 80 rotan. Dan kena ada hukum ta'zir. Itu kebijaksanaan hakim dalam mengurus persoalan ta'zir. Jadi jinayah ni sekarang boleh katakan tak berjalan dalam negara kita ni. Jadi kita nak perjuangkan. Yang tiga tu settle lah. Ini jinayat. Jinayat ni boleh katakan 90% kita ikut sistem Lorek. Sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Rosak. 200 tahun lebih orang Melayu kita berpegang dan beramal dengan sistem jinayat penjajah sampai sekarang. Tuan-tuan kena buat kajian lah macam mana. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah undang-undang dan sistem hukum hakam yang terlebih baik? Undang-undang jahiliyah yang dicipta, yang dibuat oleh manusia, ataupun undang-undang Allah? Sudah tentu undang-undang Allah terlebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang Islam, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul meletakkan satu undang-undang, satu hukuman, satu keputusan, maka ada pilihan yang lain selain daripada Allah dan Rasul, selain daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala kata mereka itu telah durhaka dengan Allah dan Rasul. Sesiapa yang durhaka dengan Allah dan Rasul, maka mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Itu wakil saya selalu sebut, kenapa rakyat banyak beramal dengan ajaran sesat? Sebab kerajaan sekular adalah kerajaan sesat. Itu kaedah dia. Maka oleh kerana itu balik sistem yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita kena urus sistem ekonomi dengan Islam, sistem jinayah dengan Islam, politik secara Islam. Baru betul. Sebab Islam ni maknanya selamat, menyelamatkan umat manusia dunia dan akhirat. Itu maka Nabi kata Al-Quran, kitab Allah akan bertembung dengan pemerintah-pemerintah di masa yang akan datang, zaman yang akan datang. Kita nilailah, tengok macam mana. Itu maka Al-Quran kata arak haram, judi haram, zina haram. Tapi pemerintah sekular kata halal. Ada lesen halal, tak ada lesen haram. Jadi habislah. Macam mana? Itu kaedah dia. Dia bercanggah dengan Al-Quran. Bercanggah tak? Bertembung tak? Bertembung dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Macam cerita JST ni lah. Bawalah 4 mazhab pun, tak ada mazhab yang menghalalkan JST ni, tak ada. Sehingga disebut dalam hukum fiqah 4 mazhab. Orang Islam hanya dikenakan zakat sahaja kalau sistem ekonomi Islam jalan. Dan orang-orang yang non-Muslim dikenakan jaziah. Jaziah adalah cukai. Cukai pintu, cukai tanah, cukai itu, cukai ini, termasuk JST. Kepada orang yang bukan Islam. Dia orang Islam kena dua-dua. Cukai kena, JST kena, Camtek kena semua. Dan zakat pun kena. Zalim tak? Ini zalim. Apabila zalim, Allah Ta'ala kata apa? وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Orang yang zalim, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka azab yang pedih.
Itu di akhirat. Dalam dunia pun tak boleh tidur. Kena makan Panadol baru tidur. Pening. Panas. Dan Allah Ta'ala sebut kepada orang rakyat, kepada orang ramai yang tak ada kuasa. Allah Ta'ala kata apa? Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu sokong, jangan kamu cenderung, termasuk jangan kamu mangkah kepada orang yang melakukan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Nanti kamu disambar dan dijilat api neraka pada hari akhirat. InsyaAllah lah tuan-tuan, kalau kita mengaji, kita belajar, ya, Allah Ta'ala buka pintu hati hidayah, nampak kebenaran. Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, Tuhan kami, perlihatlah kepada kami, ya Allah, yang benar itu benar, dan berilah, ya Allah, kekuatan kepada iman kami, hati kami, perasaan jiwa kami seluruhnya untuk kami bersedia mengikut yang benar. Ya Allah, Tuhan kami, perlihatlah kepada kami yang batil itu batil, yang sesat itu sesat. Berikan, ya Allah, kekuatan kepada hati kami, iman kami, fizikal kami semua, supaya kami dapat meninggal dan menjauhkan segala kebatilan. Dan kalau boleh, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk kami menentang kebatilan itu. Itu satu martabat plus lagi, pahala lebih lagi. Tapi orang menentang kebatilan, siaplah. Sungai Buloh, nah, Kajang, sumbat masuk dalam. Tangkap sumbat, tangkap. Berapa banyak penjara nak tangkap rakyat 30 juta? Semua nak kena masuk. Jangan buat zalim. Apa sangat kuasa kita? Kita manusia biasa. Kita akan bertemu Allah. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang maha hebat. Kita setakat kuasa sikit je. Lepas tu tak ada lah. Tengok ada orang yang berkuasa dulu hebat. Sekarang dia dah tak ada kuasa. Dia bercakap pun tak dengar dah cakap dia sekarang tu lah. Ada seorang. Bukan sini, di Australia. Lebih kurang sini lah. Dulu dia ada kuasa, dia action, dia hebat. Kawan tu dituduh kata bunuh Mongolia seorang je. Itu pun masih belum confirm Muslim ataupun tak Muslim. Dia gagariuh, dia tanya. Dah berapa belas tahun cerita tu. Seorang aja. Jadikan isu politik. Berpanjangan. 7-8 tahun. 11 tahun lah cerita ni. Kamu ingat tak yang bunuh Memali dulu? Ingat tak? Memali ulama, ustaz. Satu pesantren, satu pondok. Belas orang mati. Polis pun mati. Betul tak? Orang tempatan, orang Melayu, orang Islam. Sama dengan bangsa engkau. Cuma engkau mamak sikit. Tu je. Kamu bunuh dia. Mati. Belas orang mati. Tak zalim ke? Oh, yang satu orang kamu nampak, yang 14-15 orang kau tak nampak. Yang kau sebat duit berbilion-bilion semua kau tak nampak. Yang ni 1NDB baru 42 bilion kan. Semua korup lah. Semua korup lah. Itu maka kena balik kepada Islam. Balik kepada syariat Allah. Balik kepada hukum Allah SWT. Baru selesai masalah. Dan ceramah kita pun selesai sampai sini dulu. InsyaAllah lain-lain kali kita akan bertemu lagi. Cuma nak sebut tadilah. Nabi kata, walaupun kita tak sampai masa sebagaimana Nabi sebut, jadilah kamu sebagaimana pengikut-pengikut Nabi Isa. Mereka itu dibunuh, disola dengan besi yang panas. Mereka mati, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana mempertahankan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempertahankan keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mati. Kita tak sampai lagi peringkat itu. Maknanya kita kena istiqamah dengan kebenaran. Bagi Ibrahim, ambil lah. Nak macam mana kan? Bagi Ibrahim, ambil. Dah dapat dah? Ada orang kata tak dapat lagi. Dan orang Melayu kita mudah pelupa. Masa buat zalim, masa apa semua GST ni, marahlah. Nanti dengan duit tu juga tuan-tuan. Duit collection GST ni juga, entah berapa bilion dia dapat. Lepas bubar parlimen ataupun sebelum 2 bulan bubar parlimen, dia akan bagi balik. Sekarang dia bagi 1 tahun 900. Macam mana kalau dia plus lagi, dia bagi 1,500 satu keluarga. Dah lupa pula dah. Tak ingat dah. Ini masalahnya. Jadi ingat sekejap saja, lepas tu lupa. Ini masalahnya. Ambil lah. Tu dah kata kan,
Bagi ikan pelikat pakai, bagi gula kacau, bagi lembu sembelih buat gulai nasi gulai kawah kan. Makan. Bagi duit ambil. Tapi pangkah itu persoalan akidah. Itu persoalan keimanan kita kepada Allah. Jangan berubah. Ini perjuangan kita. Perjuangan untuk manusia balik kepada Islam bersama. Jadi kalau kita yang tak sokong Islam, tak bersama dengan perjuangan Islam, jadi orang lain macam mana? Kita dulu kena tunjuk. Oleh kerana itu tuan, Rasulullah menjadi role model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah ikutan, qudwah hasanah, ikutan yang paling terbaik bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan kepada manusia sejagat. Itu sepatutnya. Di dunia dah terbalik tuan-tuan. 2-3 minit lagi saya ambil. Dunia dah terbalik. Kita tengok sekarang ni padri-padri, sami-sami, orang-orang Kristian, Buddha, Hindu, dan macam-macam agama sekarang mengkaji Islam, membuat resis, membuat kajian tentang Islam. Ramai mereka masuk Islam. Terbalik orang kita pula. Sepatutnya majoriti orang kita Islam Melayu, don ke parlimen ke rakyat, hudud ni dah lama berjalan sepatutnya. Syariat Allah Taala dah lama berjalan. Islam dah lama berjalan. Kalau sistem Islam berjalan lama ni tuan-tuan, saya rasa dah ramai lagi orang yang non-Muslim masuk Islam. Tengok Islam tu baik. Islam tu cantik. Tengok satu perbahasan antara padri dengan seorang ulama. Saya seorang ulama yang bernama Agus Salim. Seorang pak kiai ulama Indonesia. Dia naik kereta api pada Jakarta ke mana ke Jawa, suatu tempat, Semarang ke apa. Dia jumpa seorang padri. Padri yang fanatik dengan Kristian Katolik, Ortodok. Padri Belanda. Padri besar. Jadi orang padri biasalah, dia pakai ihram dia kan. Dan dia tak makan kedai orang padri ni tuan-tuan. Mungkin dia takut kena GST lah. Dia makan, dia buat bekal. Jadi masa dekat kereta api, sampai time makan, dia pun buka makanan. Kebetulan ulama sebelah dia ni, Ustaz Agus Salim. Kiai Agus Salim. Dia buka hidangan, dia pelawa lah kawan dia makan. Kawan dia tengok, ini daging bob, lembu ekor pendek dan macam-macam ni. Jadi kawan dia kata, saya tak makan daging itu. Oh, dia kata orang Islam ni bodoh. Ketinggalan zaman. Daging ni orang Amerika makan. Orang standard, England, Amerika, semua orang makan. Jadi orang Islam ketinggalan zaman. Terima kasih, kata Pak Kiai ni. Okey. Ini tengok tuan-tuan. Dia bila dia balik, dia dah sampai stesen, dia nak turun. Pak Kiai ni jabat salam. Tuan, bila tuan sampai di rumah, kirim salam saya kepada isteri tuan. Saya padri Kristian tak kahwin dengan perempuan ni. Perempuan najis. Perempuan ni kotor. Perempuan tidak baik. Maknanya agama awak lebih ketinggalan zaman. Presiden Amerika pun kahwin. Presiden Britain pun kahwin. Ini alamat saya. Nanti kalau kita nak bincang, bahas tentang Islam, perbandingan dengan agama awak, datang ke pejabat saya, datang ke rumah saya. 5 hari dia tidur, tak boleh tidur tuan-tuan dengan jawapan tu. Akhir sekali dijumpa dengan Agus Salim, dibincang tentang perbandingan Islam, kebaikan Islam. Alhamdulillah. Padri ini masuk Islam, tuan-tuan. Dan dia seorang da'i. Sekarang dia menjadi seorang da'i. Jadi seorang penceramah tentang Islam. Dan orang Kristian ni, orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, dia tambah ilmu, dia mengaji, dia belajar, dan biasanya dia menjadi ustaz. Dia menjadi da'i, dia menjadi tok guru, dia menjadi ulama, tuan-tuan. Dia kerana dia masuk Islam kerana ada kesedaran, ada keinsafan, ada target untuk merubah masyarakat yang sama dengan dia tu supaya masuk Islam. Ini hebat. Jadi alhamdulillah dunia ni tuan-tuan, itu maka Nabi kata akhir zaman dia semakin berubah. Itu maka Nabi sebut akhir zaman sekali, yang baik orang kata tak baik, yang halal orang kata haram, yang orang yang berakhlak dia kata tidak berakhlak, orang yang moralnya bejat, akhlaknya tak ada, yang itulah disanjung, dipuja, terbalik. Begitu juga
Yang Islam akan jadi Kristian, yang Kristian Buddha akan menjadi Islam. Oleh kerana itu insya-Allah, kalau kita istiqamah dalam majlis ilmu, niat kita baik, jaga amalan kita dalam suasana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita suasana negeri dan negara kita, walaupun ada kelang kabut sikit sebanyak, masih banyak peluang untuk kita menambah ilmu, untuk beribadat kepada Allah. Anak dan cucu-cucu kita taja sekarang, kita bentuk sekarang menjadi orang yang berilmu, menjadi orang alim, menjadi orang yang hafiz, menjadi orang yang baik, kerana mereka lah akan menjadi pemimpin di masa depan kepada bangsa dan negara kita. Cukuplah yang korup yang ada cukup menjadi pengajaran untuk kita. Kita merancang daripada masa sekarang. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kita merancang dan Allah Ta'ala lebih baik perancangannya, tapi insya-Allah Allah Ta'ala tetap sama dengan orang yang mempunyai perancangan yang baik dan terbaik. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah. Nah, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah SWT. Ada soalan-soalan ataupun apa-apa kesamaran yang saya sampaikan, kalau ada silakan soalan-soalan insya-Allah. Kalau dapat saya jawab, kalau tak dapat kita panggil mufti kita. Mufti kita ramai 14 orang adalah negara insya-Allah. Susah bimbang. Ada soalan-soalan? Allah jika ada. Kalau tak ada, kita baca doa insya-Allah. Jadi sebelum saya baca doa, seperti biasalah, saya jumpa tuan-tuan pun 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Saya ni masih lagi ada anak yang sedang belajar hafiz Al-Quran 5 orang, tuan-tuan. Dan saya kena keluar setiap bulan, walaupun JST ada pun tak kisah, kena keluar juga. 1,500 dan 1,500 hingga 2,000 ringgit iuran untuk budak yang hafiz Quran ini. Kenapa? Kita nak majukan budak-budak yang mengaji Quran, hafiz. Dan kita niat kalau boleh, dalam rumah kita satu keluarga, ada anak yang laki 2 orang, 3 orang, pastikan dengan izin Allah, satu keluarga ada satu anak yang hafiz Al-Quran dalam rumah. Kalau ada yang 3, ada 4, ada yang alim lagi, Masya Allah. Haza min fadlillah. Inilah anugerah Allah, kurnia Allah SWT. Dan bila saya sebut benda ni, insya-Allah saham kita yang tuan dermakan RM1, 100 dah berapa lagi, insya-Allah Allah Ta'ala bagi ganda, dan akhirat mudah-mudahan dijadikan wakaf dan sedekah jariah yang akan kita terima di depan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sekian, wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, esok kita ada